Ketika Maribel baru saja berumur 10 tahun, dia telah pun membunuh seseorang untuk kali pertama. Dan malangnya lagi sebab itu bukanlah kali terakhir. Hello guys, Assalamualaikum, it's me Nela here and welcome back to my channel. Andai kata ini adalah kali pertama korang datang kat channel aku ni, korang tak pernah datang sebelum ni, aku nak cakap thank you sebab korang sudi untuk tengok video ni. Just in case kalau korang belum subscribe lagi, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kat bawah ni and untuk tekan butang loceng dekat sebelah dia tu, so that anytime kalau aku upload video, korang akan dapat notification. Maribel dilahirkan pada 26 Mei 1957. Dia dilahirkan oleh ibu dia iaitu Elizabeth McCricket yang ketika itu baru saja berumur 16 tahun. Tetapi masa tu mak dia ni bekerja sebagai seorang pelacur lah. So, disebabkan mak dia ni bekerja sebagai seorang pelacur, dia sebenarnya tak tahu pun siapa ayah dia. Tapi entah macam mana, entah dia macam dapat detect seorang lelaki ni iaitu William Bell sebagai ayah dia. Itu banyaklah dia punya pancaroba. Dan malangnya lagi sebenarnya hidup Maribel ni sebab dia ni sebenarnya mak dia tak nak pun dia kat dia. Mak dia tak suka kat dia. Even masa mak dia bersalin pun dekat hospital, dia cakap dengan nurse, take that thing away from me. Dia cakap baby tu benda tau. Dia suruh nurse alihkan benda yang ada dekat dengan dia tu. Sebab dia tak nak Maribel, dia tak suka ada Maribel. Dan sepanjang hidup Maribel, sepanjang hayat Maribel, daripada dia umur baby sampai ke umur 10 tahun, sampai akhirnya dia bunuh orang tu, dia sebenarnya didera oleh mak dia tau. Memang mak dia dera dia emotionally dan secara fizikal. Akhirnya menyebabkan Maribel ni buat tindakan yang mana dia rasa mencederakan seseorang tu adalah perkara yang biasa. Dia tak rasa kalau dia pukul orang ataupun dia cederakan sesiapa tu adalah satu kesalahan. Sebabnya dia dah terbiasa dengan mak dia selalu pukul dia kan. Jadi dia rasa macam benda tu normal je. Dekat orang lain pun hadapi juga benda yang sama. Bukan setakat tu je tau. Setiap kali dia nampak ataupun dia tengok sesiapa yang tengah rasa sakit ataupun tengah menderita, dia akan rasa macam mana nak cakap, macam puas hati tau. Dia rasa satisfying sangat. Satisfying bila tengok orang tengah sakit. Dan disebabkan itulah akhirnya Maribel ni dia menjadi seorang pembunuh yang sangat kejam. Kejam tanpa dia tahulah, tanpa dia sedar yang dia buat tu adalah sebenarnya sangat kejam. Maribel dia ada seorang kawan yang bernama Norma Bell. Norma Bell ni dia berumur 13 tahun. Kiranya masa tu beza umur dia dalam 2-3 tahun macam tu lah. Tapi walaupun nama akhir dia orang Bell, dua-dua sama Bell, tapi dia orang bukanlah adik-beradik ke satu keluarga ke, bukan. Dia orang memang kebetulan akhir nama sama. Norma dan Mary ni dia sangat rapat tau. Memang dia selalu main sama-sama, memang selalu luangkan masa sama-sama. Pada 11 Mei 1968, Maribel dengan kawan dia Norma Bell ni, dia dikatakan bermain dengan seorang budak lelaki yang berumur 3 tahun tau. So, entah macam mana dah tiba-tiba je budak lelaki tu terjatuh. Masa tu dia orang main dekat satu tempat untuk persembunyian daripada serangan udara je. Zaman dulu kan masih lagi perang kan. Jadi ada satu tempat ni macam tempat bawah tanah macam tu. So diorang main dekat situ, dekat area situ. And then entah macam mana tahu budak lelaki yang 3 tahun tu terjatuh dekat dalam lubang untuk tempat untuk elak daripada diserang daripada udara lah. Dan budak lelaki tu memang sangat cedera parah. Memang darah memang satu muka, satu badan dia semua penuh darah. Dan dia ni dijumpai oleh orang tau. Dalam pada tu, masa tu dia mungkin berjalan keluar daripada tempat dia main tu. Dia berjalan keluar dan orang ternampak seorang budak lelaki yang berlumuran darah. Dan daripada situlah bila orang tanya budak tu, siapa yang buat kau macam ni? Siapa yang cederakan kau apa semua ni kan? Budak ceritalah dia tengah main dengan Norma dan Mary, tapi dia tak ingat siapa yang tolak dia ke bawah. So akhirnya disebabkan budak yang umur 3 tahun tu, mak bapak dia fikir mungkin macam okey, biasalah budak-budak main, mungkin tak sengaja tolak. Dan dia fikir mungkin Norma dan Mary mungkin lagi kecil kan, jadi mungkin dia orang tak sengaja untuk tolak. Dan disebabkan itulah mak bapak budak kecil tu tak ambil apa-apa tindakan, sebab diorang tak terfikirlah yang Norma dan Mary akan sanggup untuk cederakan anak dia. Itu adalah kes pertama yang Norma dan Mary buat. Pada hari yang sama, selepas budak tu dia jatuh dalam waktu pagi macam tu lah. Tapi pada waktu petang pula hari yang sama, ada 3 orang ibu ni dia datang pergi jumpa polis. Dia buat laporan menyatakan yang Maribel dan Norma dah cekik anak-anak dia orang yang bertiga ni lah. Polis mulakan soal siasat pada Norma dan Mary. Polis pun tanyalah,
apa yang berlaku. Dan masa tu Norma cerita yang dia tak ada langsung cekik budak-budak tu. Memang Mary yang cekik budak-budak tu. And then Norma ceritalah apa yang diorang berbualkan kan. Mary masa nak cekik tu, dia siap tanya Norma, agak-agaknya budak-budak ni mati tak kalau aku cekik? Dia punya tanya soalan tu. Aku bayangkanlah budak umur 10 tahun tanya soalan macam tu pada budak umur 13 tahun. Tanpa berfikir panjang, memang Mary betul-betul cekik budak 3 orang tu berselang-seli. Mula-mula budak yang pertama, dia cekik budak tu sampai budak tu biru, kelemasan, baru dia lepaskan. And then dia proceed budak yang kedua dan budak yang ketiga, dia ulang juga benda yang sama. Dia rasa budak yang terseksa ni macam satisfying kan. So dia buat memang betul-betul sampai budak tu lemas, sampai budak tu tak boleh bernafas. Tapi tak cukup sampai budak tu meninggal lah. Kira memang budak tu masih lagi hidup lah. Lagi sekali disebabkan Mary ni budak kecil lagi, jadi polis anggap benda tu cuma macam gurauan antara budak-budak masa main. Diorang tak fikir untuk tahan Mary lah. Cuma diorang berikan kata-kata nasihat supaya dengan harapan Mary akan dengar dan akan tahu yang apa yang dibuat tu tak betul. Selepas nasihat diberikan, Mary dan Norma dilepaskan. 2 minggu kemudian, iaitu pada 25 Mei 1968, sehari je sebelum Mary ni sambut birthday yang ke-11 tau. Pada hari tu, Mary Bell dikatakan telah mencekik seorang budak lelaki yang berumur 4 tahun yang bernama Martin Brown. Dan apa yang Mary Bell buat? Dia dah cekik budak tu, dia tinggalkan budak tu dekat sebuah rumah kosong. Sebab kawasan perumahan yang Mary Bell duduk masa tu, kawasan tu tengah dalam proses pembangunan tau. Tengah nak naik lah, banyak rumah-rumah yang macam terbiar, terbengkalai. So dalam rumah tu adalah Martin Brown yang dibiarkan mati keseorangan oleh Mary Bell. Mayat Martin Brown ni ditemui oleh polis tau. Masa polis jumpa tu, keadaan Martin agak tragis sebab muka Martin ada percikan darah. Dekat mulut dia ada air liur yang keluar, yang meleleh-leleh lah air liur, dan juga darah dekat badan dia. Lepas tu, masa tu polis jumpa dekat sebelah Martin ni ada satu botol painkiller, tapi botol tu dah kosong tau. So disebabkan itulah polis anggap yang Martin berkemungkinan besar mati sebab dia makan painkiller. Dia makan ubat tahan sakit. So mungkin dia overdose ke apa ke, macam itulah. So itulah anggapan polis. Mayat Martin ni ditemui pada waktu pagi tau. Dan dalam petang-petang sikit kot macam tu, ataupun mungkin 2-3 hari macam tu, Mary Bell dia boleh pula datang ke rumah Mak Martin, ke rumah Martin lah. Dia ketuk-ketuk pintu, and then yang buka pintu masa tu Mak Martin. Nak tahu tak apa yang Mary Bell tanya dekat Mak Martin? Dia cakap, saya nak jumpa Martin boleh tak? Mak Martin cakap lah, Martin dah tak ada. Martin kan dah meninggal dunia. Lepas tu si Mary Bell ni jawab apa? Oh, saya tahu dia dah meninggal tu je. Saya cuma nak tengok je dia dekat dalam keranda. Aku tak boleh bayang lah apa masalah. Kau bayangkan ya, budak umur 11 tahun cakap macam tu. So, disebabkan masa tu Mak Martin ni dia macam terkejut sangat-sangat dengan soalan Mary Bell ni, dia terus tutup pintu, dia terus memang abaikan Mary Bell ni. Dan disebabkan itulah Mak Martin ni memang syak lah yang Mary Bell ni memang ada something wrong somewhere lah dekat dalam otak dia. Cuma tu lah, dia tak adalah cerita dekat orang. Daripada tu mak dia juga syak yang berkemungkinan besar Mary mungkin bunuh Martin. Tapi, yelah, mak dia tak boleh nak buat apa-apa sebab polis masa tu decide untuk tutup kes Martin dan anggap Martin mati disebabkan kemalangan. Keesokan harinya, iaitu pada hari jadi Mary Bell yang ke-11, iaitu pada 26 Mei 1968. Mary dengan kawan dia tadi, iaitu Norma, diorang ni sama-sama pecah masuk sebuah daycare tau. Apa yang diorang buat? Diorang pecahkan macam ada tiles ataupun bumbung lah. Diorang cabut dan diorang masuk melalui atap lah. And then dia masuk je dalam nursery tu, dia vandalize dalam nursery. Dia terbalikkan meja, kerusi apa semua, dia sepahkan kertas-kertas apa semua. Dia siap koyakkan buku sekolah tau. Lepas tu orang dulu-dulu kan dia guna ink ataupun bulu pelepah ke mungkin pen, tapi dia celup dalam botol ink kan. Mary Bell dengan Norma Bell ni diorang siap conteng dinding 2 ke 3 helai nota yang Mary dan Norma tinggalkan. So antara nota yang ditinggalkan tu, ni satu. Lepas tu kat situ dia ada buat pengakuan. Dia tulis, "We did murder Martin Brown." Ada 3 ke 4 helai notes tau yang dia tinggalkan, yang mana adalah pengakuan yang menyatakan dia dah bunuh orang. Tapi yelah sebab zaman dulu kan tak ada CCTV ataupun kamera spy ke apa ke untuk tengok. And then esoknya bila pemilik nursery tu datang, dia macam terkejut lah. Apa pasal nursery dia tonggang terbalik macam tu kan? Asal daycare dia tonggang terbalik, habis semua vandalize semua budak-budak ni buat. Dan dah aku cakap macam tu, tiba-tiba dia pun terjumpa notes yang Mary dan Norma tinggalkan.
Dia terus buat laporan polis menyatakan ada orang pecah masuk dia punya daycare, dia punya nursery lah. Tapi entah macam mana entah polis masa tu lepas dia siasat semua kan, orang cuma anggap kes pecah masuk tu cuma kes budak-budak nakal yang pecah masuk dan saja nak kena-kenakan macam prank lah, macam tu lah senang cerita. Disebabkan polis abaikan benda ni dan rasa benda ni tak ada masalah besar, lagi sekali Mary dan Norma dilepaskan. Diorang terlepas daripada sebarang tuduhan. Pada 31 Julai tahun yang sama, iaitu 3 bulan je selepas kes Martin, Mary dan Norma ni dikatakan telah bunuh seorang budak lelaki yang berumur 3 tahun yang bernama Brian Home. Mayat Brian Home masa tu dijumpai dalam keadaan yang sangat ngeri kan, dan hasil daripada postmortem, diorang dapat tahu yang Mary ni sebenarnya cekik Brian guna sebelah tangan dia dan sebelah tangan dia lagi digunakan untuk picit hidung Brian. Selain daripada tu, ada satu gunting yang digunakan oleh Mary untuk dia buat satu ukiran huruf M dekat perut Brian tau. Kiranya macam ukiran M tu digunakan untuk macam satu trademark lah. Ada juga macam cala-cala, scratch dekat badan, dekat peha, semua ada. Dan yang paling kejamnya si Mary, dia gunting kemaluan Brian. Yes. Tak boleh bayang. Aku tak boleh bayang. Jadi bila masa Brian dijumpai tu, memang keadaan dekat area situ, perumahan tu memang sangat kecoh, kacau bilau, gila-gila. Yelah, tak sampai 3 bulan pun dah 2 orang meninggal dunia. Siasatan polis pun dijalankan. Bila dah postmortem, polis dapat tahu yang bunuh Brian masa tu bukannya orang dewasa. Sebabnya berkemungkinan besar adalah seorang kanak-kanak. Masa ni dia syak je, dia tak tahu lagi siapa. Sebab hasil postmortem tu, diorang dapat tahu yang kesan luka pada Brian, pressure yang digunakan tu tak setanding dengan kekuatan orang dewasa. Jadi dekat situlah diorang dapat conclusion yang memang kanak-kanak yang bunuh Brian, bukan orang dewasa. Hampir semua budak yang ada dekat kawasan situ disoal siasat. Dan akhirnya ada seorang saksi ni ternampak yang Brian pada ketika itu bermain dengan Mary dan Norma. Bila soal siasat dijalankan terhadap Mary dan Norma, boleh nampak yang Norma masa tu macam agak excited tau. Macam excited nak ditemubualkan. Tapi Mary pula masa tu dia lebih kepada diam. Dia lebih kepada memerhati. Dia bukannya takut, dia tak takut. Tapi dia lebih kepada macam orang belagak lah saya cerita. Dia lebih kepada macam tengok apa yang polis tu tanya. Bukan setakat tu je ya. Pada hari pengebumian Brian, diorang tengah berarak untuk keluarkan keranda dan ada seseorang ni dia ternampak Marybelle tengok keranda tu dalam keadaan tersenyum. Tersengih-sengih macam orang happy lah, tak nampak orang sedih langsung. Saksi yang nampak ni dia dah start pelik tau. Dia dah start syak dekat Marybelle. Disebabkan itulah Marybelle dipanggil lagi sekali untuk sesi soal siasat. Dalam masa sesi soal siasat yang kedua tu, entah kenapa Marybelle masa tu dia macam cipta satu cerita tentang kematian Brian. Dia duk sebut lah pasal ada orang guna gunting untuk cederakan Brian. Macam apa yang dia cerita tu sama dengan hasil postmortem tau. Sebab hasil postmortem tu tak ada siapa yang tahu. Pihak polis, pihak penyiasat dan pembunuh saja. So ada 3 pihak ni saja yang tahu macam mana Brian mati. So kat sini diorang pelik lah. Macam mana Mary boleh tahu pasal gunting tu kan? Sebab orang ramai tak tahu pun. Kan itulah polis macam syak lah yang memang Mary ni lah yang pembunuh Brian. So disebabkan itu Mary dituduh di mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ni Mary ni dekat penjara dikatakan beberapa kali buat cubaan untuk larikan diri dari penjara dan dia berjaya. Dia lari daripada penjara, dia dye rambut apa semua, tapi itulah dia tak dapat lama pun dekat luar. Macam sehari je gitu polis dapat tangkap dia semula. Pada tahun 1980, akhirnya Mary dibebaskan ketika dia berumur 23 tahun. Masa Mary dibebaskan tu, Mary ni dia diberikan identiti yang baru tau. So supaya orang tak tahu kisah silam dia, apa yang dia buat, kiranya supaya dia boleh mulakan hidup baru tanpa sebarang ancaman. 4 tahun selepas Mary dibebaskan, iaitu pada 25 Mei 1984, dikatakan yang Mary ni dia telah pun bersalin seorang anak perempuan. Tapi anak dia ni tak tahu apa-apa langsung pasal kisah silam Mary sampailah anak dia berumur 14 tahun. Sebab masa tu macam terkantoi dengan satu media, dengan satu reporter, dapat tahu kedudukan Mary masa tu kat mana. Sebab patutnya dia dilindungi, tapi entah macam mana tahu reporter dapat tahu pasal dia. Dan masa tu kisah dia terbongkar lah. Anak Mary ni dia sebenarnya dapat perlindungan anonymity cuma sampai umur 18 tahun je. Tapi yalah, disebabkan itulah Mary ni dia cuba juga untuk turun naik mahkamah untuk dapatkan hak anonymity untuk anak dia. Dia perjuangkanlah benda tu supaya anak dia dapat anonymity tu seumur hidup. Dan akhirnya pada tahun 2003 Mary berjaya dapatkan hak
anonymity seumur hidup untuk diri dia sendiri dan juga untuk anak dia juga. Dan hak tu dia dapat juga untuk cucu dia pada Januari 2009. Pada tahun 1998, iaitu pada ketika anak dia tahu pasal kisah silam dia terbongkar apa semua ni kan, Mary ni dia ada bekerjasama dengan sebuah syarikat penerbitan untuk mengeluarkan sebuah buku tau. So dalam buku tu lah dia cerita juga pengalaman hidup dia, dan dia cerita juga pengalaman dia bunuh orang, pengalaman dia kena abuse dengan mak dia. Dan sebenarnya selain daripada dia ni didera oleh mak dia sendiri, dia ni juga sebenarnya telah didera oleh pelanggan-pelanggan mak dia. Sebab mak dia kan pelacur kan. Jadi masa tu mak dia ni pernah satu ketika jual dia kepada lelaki lain. Umur muda-muda dah, belum 10 tahun dah kena jual. So selain daripada tu dia juga didera oleh pelanggan mak dia. Itulah dia kisah pembunuh bersiri yang berumur 10 tahun. Aku harap kita semua dijauhkan lah daripada orang-orang macam ni. Dan aku harap korang enjoy dengan cerita ni. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen juga cerita-cerita yang korang rasa menarik untuk aku kupas, yang mungkin mind blowing macam cerita Maribel ni. Kecil-kecil dah bunuh orang kan. Korang boleh suggest ataupun komen kat bawah. Okay, and that's it for today. Thank you so much for watching, and I hope I can see you guys in my next one. Ta-ta!